Okey, Kelantan ni ke dia penuh dengan apa ni? Adjektif, okey. Hitam legam, merah nyala, sejuk getah. Sejuk getah. Betul lah tu. Okey, kita orang Kelantan ni betul. Sejuk getah. Okey. Cikgu ada satu video nak tunjuk. Sekejap cikgu share screen. Jadi soalan yang cikgu tanya tu bukan saja-sajalah cikgu tanya. Okey, cikgu tanya tu sebab dia berkait dengan pembelajaran kita hari ini. Okey. Nampak skrin telefon cikgu tak? Nampak? Okey, kita tengok cerita Piramli. Sekejap je ni. Apa saat ni? Tak ada, kalau tak ada sound tak apa, yang tengok je apa yang berlaku. Kita dah sudah. Dah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kita dah sudah. Dah. Nampak tak apa yang berlaku masa dia celup tangan dia dalam air tu? Nampak tak? Kita nak tengok sekali lagi. Kelas, nampak tak apa yang berlaku? Ni tengok. Apabila dia celup tangan dia dalam air, tengok apa yang dia buat. Apa yang berlaku dalam video tu lepas dia celup tangan dia dalam kolah air tu? Okay, Nurin kata tindak balas. Okay, kalau dalam video tu dia tunjuklah bila dia celup tangan dia dalam air yang sejuk tu, dia buat reaction, okay? Dia ketar. Okay, Piramli tu dah hebat dah pada zaman dahulu. Dia dah tunjukkan apa ni, konsep sains dekat situ. Okay, ada sebab kenapa bila sejuk badan kita akan ketar. Fatul Muin kata kalau dia mandi musim sejuk ni dia ketar. Okay. Jadi hari ni kita akan belajar kenapa tindak balas yang begitu. Okay, kenapa ketar tu berlaku kalau kita mandi pada musim sejuk ni. Nak tahu tak? Awak nak tahu tak? Nak. Orang lain tak usah tahulah. Azrina seorang je nak tahu. Nurin kata nak tahu. Okey. Orang lain malu tu. Dia nak oyak ke dia tahu dah. Okey, Amani kata nak tahu. Okey. Tak apalah. Kalau tak usah tahu pun cikgu nak oyak juga. Okey, kena dengar. Okey. Jadi hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 13 mengenai homeostasis dan sistem urinari manusia. Okay, dalam buku teks awak tu dia ada pada muka surat 244. Okey, homeostasis ni sebelum ni cikgu dah bagi tahu banyak kali, cikgu dah sebut banyak kali, tapi kali ni kita akan belajar dengan lebih formal ataupun dengan lebih mendalam lah mengenai homeostasis. Okey. Dalam bab 13 ni ada 3 subtopik. Hari ni kita akan tengok subtopik yang pertama iaitu 13.1. Okey, mengenai homeostasis. Okey, kita tengok dulu, okey, apakah dapatan daripada subtopik ni. Okey, lepas awak habis belajar subtopik ni sepatutnya, okey, di akhir nanti awak akan tahu apakah maksud homeostasis. Okey, yang kedua, okey, awak kena tahu kenapa homeostasis ni penting. Okey, keperluan, okey. Keperluan untuk mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam.
Okay, nanti kita akan tengok apakah faktor fizikal yang dia masukkan dekat sini dan apakah faktor kimia yang dia masukkan di sini. Okay. Kenapa perlunya kita kekalkan faktor fizikal dan faktor kimia dalam persekitaran badan kita. Dan yang ketiga, kita akan tengok penglibatan pelbagai jenis sistem organ. Okay? Pelbagai jenis sistem organ untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Jadi untuk mengekalkan persekitaran badan kita dalam tahap yang optimum, dia memerlukan pelbagai jenis sistem. Okay? Bukan satu sahaja. Okay? Dia berkait juga dengan sistem-sistem yang awak dah belajar dalam bab yang sebelum ini. Okay. Dan yang keempat, dalam subtopik ini, okay, awak kena tahu, okay, awak kena mengaplikasikan pengetahuan tentang homeostasis tu, okay, kita kena kaitkan dalam 4 benda. Okay. Dalam silibus awak ni, dia akan kaitkan dengan 4 benda lah. Kita akan fokuskan dengan 4 perkara, iaitu yang pertama, kita nak mengawal atur suhu badan kita. Okay, menggunakan konsep homeostasis. Yang kedua, kita nak kekalkan aras gula dalam darah. Yang ketiga, kita nak kekalkan tekanan separa karbon dioksida. Dan yang keempat, kita nak kekalkan tekanan darah kita lah. Okay, semuanya dalam keadaan yang optimum, julat yang normal. Okay, 4 benda ni yang kita akan fokus. Okay. Kita tengok dulu yang pertama. Sebelum ni cikgu duk sebut homeostasis. Okey, awak sepatutnya dah dapatlah sedikit idea. Okey. Jadi, apakah maksud homeostasis? Homeostasis ni ialah pengawal aturan. Okey, pengawal aturan, faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam. Okey, persekitaran dalam badan kita. Okey, dalam. Badan kita dia tak kisahlah yang luar tu dia tak boleh nak kawal atur. Yang dia boleh kawal atur yang bahagian dalam badan kita. Okey. Dia nak kekalkan pada julat yang normal. Kenapa nak kekalkan pada julat yang normal? Supaya sel kita dapat berfungsi dalam keadaan yang optimum. Jadi inilah maksud homeostasis. Kita nak kekalkan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam badan kita pada julat yang normal. Supaya apa? Supaya sel kita dapat berfungsi dalam keadaan yang optimum. Sebab cikgu bagi tahu sebelum ni, okay, cikgu bagi contoh. Contohnya enzim. Okay. Enzim dia memerlukan, dia ada suhu yang optimum. Okay, 37. Jadi, apabila badan kita melebihi suhu 37, enzim itu akan termusnah. Jadi pentingnya badan kita kekalkan faktor fizikal dan faktor kimia dalam julat yang normal. Okey. Kita tengok apakah faktor fizikal tu, apakah faktor kimia. Okey. Faktor fizikal yang dia maksudkan dalam definisi ini ialah, tengok ni, suhu. Okey, dia bagi tahu suhu. Okey, suhu. Suhu ni faktor fizikal. Dan yang kedua, dia bagi tahu kat sini tekanan osmosis darah. Yang ketiga, tekanan darah. Okey, ini adalah 3 faktor fizikal. Suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Apa beza tekanan osmosis darah dengan tekanan darah? Okey, apabila nampak je perkataan osmosis ni, apa yang awak boleh kaitkan? Osmosis ni dia berkait dengan apa? Siapa ingat dia belajar mengenai osmosis? Osmosis ni berkait dengan apa? Dia berkait dengan air. Cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, jadi tekanan osmosis darah ni dia melibatkan kandungan air lah dalam darah kita. Okey, itu faktor fizikal. Okey, seterusnya kita tengok faktor kimia. Okey, kandungan bahan kimia yang perlu dikawal atur ialah yang pertama dia bagi dekat sini nilai pH. Okey, pH darah kita tu adalah faktor kimia lah. Okey, yang kedua kepekatan garam mineral. Dan yang ketiga adalah, apabila ada garam dia ada gula lah. Kepekatan gula darah.
Okey, ini adalah faktor kimia. Bila sebut faktor fizikal dan faktor kimia, dalam definisi ni awak kena tahulah. Okey, ini adalah faktor kimia dan faktor fizikal yang dia maksudkan. Okey. Sebarang penyimpangan daripada julat normal mencetuskan mekanisme homeostasis yang melibatkan suap balik negatif. Jadi kita belajar kan homeostasis ni untuk mengekalkan pada julat yang normal. Jadi sebarang penyimpangan, okey, sama ada dia terlebih tinggi ataupun dia terlebih rendah, okey, jadi homeostasis ni akan berlaku. Dia akan melibatkan suap balik negatif lah. Sekejap lagi kita akan tengok. Jadi fungsi dia adalah untuk kembalikan, okey, kalau suhu meningkat dia akan kembalikan suhu kepada suhu yang optimum. Kalau pH meningkat dia akan kembalikan pH ke pH yang optimum. Okey, dia akan berlakunya proses homeostasis. Okey, faham sampai situ? Faham cikgu. Okey. Seterusnya, okey, mekanisme homeostasis ni dia akan mengawal atur keadaan persekitaran dalam. Okey, dia bagi tahu kat sini persekitaran dalam lah, okey, dalam badan kita, bukannya luar. Persekitaran luar tak ada apa yang badan kita boleh buat. Okey, jadi dia akan sedaya upaya mencuba untuk kawal atur persekitaran di bahagian dalam badan. Okey, supaya berada dalam keadaan mala. Okey, mala lah optimum, tetap tidak berubah. Okey, walaupun persekitaran luar berubah dengan banyak. Contohnya macam musim sekarang ni lah, musim hujan. Okey, persekitaran luar kita sejuk. Okey, berlaku perubahan suhu. Okey, cikgu tak tahulah suhu berapa sekarang ni. Okey, siapa tahu suhu berapa sekarang ni? Okey, suhu kita rendah lah sekarang sebab sejuk. Tapi kalau kita cek suhu badan kita masih lagi 36 hingga 37. Walaupun suhu persekitaran luar kita berubah, tinggi ataupun rendah, badan kita masih mengekalkan suhu tersebut. Okey, supaya berada dalam keadaan mala ni. Tetap dalam keadaan mala, tidak berubah. Untuk apa? Untuk memastikan aktiviti sel terus berfungsi pada tahap yang optimum. Okey. Kalau awak duduk dalam bilik yang berekon sekalipun, kalau awak cek suhu badan awak, okey, masih lagi 36 hingga 37. Dia tak akan terikut-ikut dengan suhu yang luar. Sama juga, okey, sebelum ni suhu panas, okey, kemarau, sehingga pada suatu masa dulu kita kena buat pembenihan awan. Okey, sebab suhu panas tak hujan. Okey, melebihi suhu yang biasalah, nak mencecah 40 ada suatu ketika dahulu. Tapi kalau kita cek badan kita, suhu kita masih 36 hingga 37. Keadaan mala tu kita nak kekalkan. Okey. Ni dia bagi tahulah mengenai suap balik negatif. Okey, perkara yang sama sahaja. Okey, kalau nilai faktor. Okey, nilai faktor tu faktor apa? Kita ada dua faktor tadi. Faktor apa kelas? Dua faktor tadi. Faktor fizikal dan faktor kimia. Okey, faktor fizikal dan faktor kimia. Okey, dia bagi tahu kat sini nilai faktor. Tapi faktor tu merujuk kepada fizikal dan kimia lah. Okey, yang melebihi julat normal. Kalau lebih, okey, kita akan turunkan balik kepada julat yang normal. Okey, sama juga. Kalau faktor fizikal dan faktor kimia tu nilai dia turun, okey, di bawah julat yang normal, jadi badan kita akan berusaha untuk tingkatkan semula kepada julat yang normal. Inilah yang kita panggil sebagai suap balik negatif. Okey. Gambar rajah ini pun untuk menjelaskan perkara yang sama juga. Okey, gambar rajah dalam buku teks awak ni, okey, dia bagi tahu okey, pada julat yang normal, kalau nilai itu meningkat, okey, sistem kawal atur ataupun homeostasis ni akan berlaku dan nilai tersebut akan diturunkan balik sehingga julat yang normal. Sama juga, okey, dalam julat yang normal, tiba-tiba badan kita panas, persekitaran luar, sejuk. Okey, nilai tu menurun. Jadi homeostasis ataupun sistem kawal atur tu akan mainkan peranan untuk meningkatkan balik nilai tersebut ke julat yang normal. Okey, inilah kita panggil sebagai suap balik negatif.
Okey, apa-apa badan kita akan berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan nilai yang optimum. Allah buat kejadian ni cantik dah. Okey. Kekalkan badan dalam keadaan yang optimal. Tak adalah terikut-ikut dengan suhu luar. Okey, boleh membahayakan badan kita lah. Okey. Itu mengenai maksud homeostasis dan keperluan. Kenapa perlunya homeostasis. Okey. Sekarang kita nak tengok mengenai sistem organ yang terlibat dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Macam yang cikgu cakap tadi, okey, banyaklah sistem yang terlibat. Okey, sistem-sistem yang awak belajar sebelum ni. Kalau awak ingat, kita ada sistem pencernaan, kita ada sistem peredaran darah, kita ada sistem endokrin, sistem saraf, banyak jenis sistem dan semuanya akan bekerjasama untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimal ni untuk menjalankanlah mekanisme homeostasis ini. Okey. Di dalam badan terdapat pelbagai sistem organ yang berfungsi dan berinteraksi antara satu sama lain. Okay? Dia saling bekerjasamalah untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Diulang banyak kali, okay? Sebab fungsi homeostasis ni memang untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Okay? Harapnya kamu tak lupalah. Dalam buku teks awak tu, dalam slide cikgu ni pun ulang banyak kali mengenai persekitaran dalam yang optimum. Okey, jangan duk sebut persekitaran yang optimum sahaja. Okey, dia memang fokus kepada persekitaran dalam. Okey, dalam apa? Dalam badan kamu tu lah. Okey. Kita tengok. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita akan fokuskan kepada 4 benda. Okey. Yang pertama, tengok kat sini, dia bagi tahu mengenai suhu badan. Okey, mengenai suhu. Suhu badan kita ni, okay, dia dikawal atur oleh, dia bagi tahu dekat sini, sistem integumen. Okay, sistem integumen ni terdiri daripada kulit dan juga kelenjar peluh kamu. Okay, selain daripada sistem integumen, okay, sistem saraf juga memainkan peranan. Okay, sistem peredaran darah juga memainkan peranan. Sistem otot dan sistem endokrin. Banyak sistem ni saling, okay, tolong-menolong, saling berkait, okay, untuk mengekalkan suhu badan. Okay, itu untuk suhu badan yang pertama. Okay, yang kedua, okay, cepat, siapa nak baca ni? Apa ni yang cikgu underline ni? Aras gula dalam darah. Okay, yang kedua aras gula dalam darah. Okay, sistem apa yang berfungsi untuk mengekalkan aras gula? Okay. Aras gula dikawal atur oleh kelenjar endokrin. Okey. Kenapa kelenjar endokrin? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, kaitkan dengan topik sebelum ni. Kenapa dia kata kelenjar endokrin dekat sini? Apa berkaitnya kelenjar endokrin dengan aras gula ni, kelas? Apa kaitannya? Sebab okay, ada hormon insulin kan. Hormon insulin kan fungsi dia mengurangkan aras gula darah. Betul tu, okey. Kelenjar endokrin apa yang merembeskan insulin? Siapa tahu? Siapa tahu kelenjar apa yang merembeskan insulin? Okay, kita ada banyak kelenjar endokrin dan kelenjar endokrin yang merembeskan insulin adalah apa ni? Pankreas. Ya, betul Fatul Muin. Pankreas. Jadi berkait dengan sistem yang kita belajar sebelum ni. Jadi dalam bab ini, okay, pankreas, okay, kelenjar endokrin pankreas ni akan merembeskan insulin lah untuk mengawal aras gula. Okay, selain daripada kelenjar endokrin, kita juga ada sistem peredaran darah. Darah tu akan beredar lah, dia akan bawa nutrien-nutrien, dia akan bawa glukosa ke seluruh badan, ke seluruh sel yang memerlukan. Dan sistem pencernaan juga, okay. Bila kita makan nasi, kita minum air manis. Jadi badan kita akan cerna. Okey, di situ berlakunya proses pencernaan, okey, yang dibuat oleh sistem pencernaan. Jadi sistem-sistem ini saling berkait rapatlah untuk mengekalkan aras gula dalam keadaan yang optimum. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga,
kamu juga akan belajar, okay, silibus kita ni memfokuskan kepada 4 benda ni lah. Yang ketiga, okay, siapa nak baca ni? Apa ni? Oh, Tekanan separa karbon dioksida. okey, tekanan separa karbon dioksida. Okey, untuk tekanan separa karbon dioksida pula, dia dikawal atur oleh sistem respirasi. Okey, sistem peredaran darah dan sistem saraf. Okey, kalau mengenai karbon dioksida, kita tak guna tekanan karbon dioksida. Okey, kita tak guna. Kita guna tekanan separa karbon dioksida. Kita memang gunakan begitu. Okey, awak jangan persoalkan. Memang dalam biologi, dalam sains, kita guna tekanan separa. Okey, kalau tekanan separa karbon dioksida meningkat, maksudnya kandungan gas karbon dioksida tu tinggilah. Okey, tekanan separa karbon dioksida menurun, maksudnya kandungan gas karbon dioksida tu menurun. Okey, sikit. Okey, nama dia je tekanan separa, tapi dia merujuk pada benda yang samalah untuk kamu senang faham. Nanti bila kamu masuk universiti, nanti kamu akan belajarlah kenapa kita panggil separa. Okey, sama juga. Okey, oksigen pun kita panggil tekanan separa oksigen. Okey. Jadi karbon dioksida ni dia melibatkan dengan sistem respirasi, awak bernafas, okey, sama. Sistem peredaran darah, okey, karbon dioksida dia diangkut, okey, dia bergabung dengan hemoglobin, okey, dia angkut ke seluruh badan, okey, saling berkait rapat untuk mengekalkan tekanan separa karbon dioksida dalam julat yang normal. Dan yang keempat adalah tekanan darah. Okey, tekanan darah ni dikawal atur oleh sistem peredaran darah dan juga sistem saraf. Okey, jadi banyaklah sistem yang terlibat, okey, untuk menjalankan proses ataupun mekanisme homeostasis ini. Okey, faham sampai situ? Faham cikgu? Okey, orang lain faham? Afika faham? Afika Nabila. Faham. Okey, good. Oh, sebelum cikgu terlupa. Okey, Nurin faham, bagus. Kelas hari tu cikgu cakap yang soalan mengenai neuron tu Azrina seorang kan yang betul. Okey, cikgu cek balik. Okey, ada 3 orang yang betul susunan neuron tu. Okey, Azrina, Fatul Muin dengan Nurin Izzati. Okey, 3 orang betul. Okey. Bukan Azrina seorang. Azrina ada geng. Okey, kita teruskan. Pertama sekali cikgu bagi tahu kita ada 4, jadi kita nak tengok yang ini. Okey, kita nak tengok yang ini. Kita nak tengok suhu dulu. Kita nak tengok pengawal aturan suhu badan. Okey. Pengekalan suhu badan pada satu julat tetap adalah penting. Okey, supaya tindak balas metabolisme sel yang dimungkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap yang optimum. Okey, bila kita bercakap mengenai suhu, okey, yang berkait rapatlah, okey, dengan suhu adalah enzim lah, okey. Supaya enzim kita tu dapat bekerja, okey, dapat berlaku, dapat menjalankan kerja dia pada kadar yang optimum bila suhu badan kita tu berada pada julat yang optimum, okey. Suhu yang terlalu tinggi, okey, seperti yang cikgu bagi tahu sebelum ni, dia akan menyah aslikan enzim ataupun dia akan memusnahkan enzim, okey. Sebab tu kalau kita demam yang terlampau tinggi sehingga kalau budak-budak lah sehingga 39 sehingga 40 dia boleh apa tu? Nyetok. Okey, kalau budak-budak ni kalau masa baby tu, masa kecil tu dia demam terlampau tinggi, dia boleh menyebabkan kadang-kadang kecacatan. Okey, boleh menyebabkan buta sebab suhu tu memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Dan enzim-enzim juga boleh dimusnahkan lah apabila suhu ni tinggi. Kita rasa tak banyak, okey, suhu normal 36 hingga 37. Okey, 39 tu sebenarnya dah tinggi. Walaupun beza dia tak banyak tapi sangat memainkan peranan lah, okey, sangat penting. Jadi perlulah badan kita ni mengekalkan suhu dalam keadaan yang optimum. Okey, kalau tinggi dia boleh memusnahkan enzim.
Okey, manakala suhu yang terlalu rendah akan melambatkan aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Pasal tanya, cikgu, metabolisme sel ni macam mana? Okey. Dengan kata mudahnya, metabolisme sel ni, sel tu dia bekerja untuk menghasilkan tenaga. Jadi kalau suhu tu terlampau rendah, sel tu dia tak boleh nak menghasilkan tenaga yang badan kita perlukan lah. Okey? Sebab tu pentingnya suhu yang optimum. Okey. Jadi, perubahan suhu dalam badan kita ni siapa yang kesan? Sebelum ni dalam bab 12 kita dah belajar bermacam jenis reseptor. Kena ingat lah. Okey, kena ingat. Macam cikgu cakap sebelum ni, bab yang sebelum ni ada sebab kenapa dia letak kat depan. Dia sebagai asas, sebagai basic. Okey, supaya dalam bab yang seterusnya ni awak dapat kaitkan. Awak dah ada idea. Bila sebut kat sini, okey, reseptor apa ni kelas? Baca ni, reseptor apa ni? Thermoreceptor. Okey, thermoreceptor. Kita dah belajar sebelum ni. Thermoreceptor ni fungsi dia untuk kesan perubahan suhu. Okey, jadi perubahan suhu dalam badan kita ni akan dikesan oleh thermoreceptor yang terletak di mana? Terletak di dalam kulit dan juga hipotalamus. Berkait pula dengan bab sebelum ini juga mengenai struktur otak tu. Kalau awak masih ingat, okey, kena ingatlah. Hipotalamus ni salah satu fungsi dia adalah untuk apa kelas? Mengawal atur suhu badan. Betul. Jadi salah satu fungsi hipotalamus ni dia untuk mengawal atur suhu badan. Okey, sebab dekat hipotalamus ni dia bagi tahu dekat sini adanya thermoreceptor. Okey. Gambar rajah ni pun nak cakap perkara yang samalah apabila suhu badan meningkat, okey, thermoreceptor dalam hipotalamus dan dalam kulit ni akan kesan. Okey, itu sahaja yang nak bagi tahu dalam gambar rajah ni. Okey. Kita tengok. Okey, apa terjadi kalau suhu badan kita tu meningkat? Okey, apabila suhu badan meningkat, macam mana proses nak menurunkan balik suhu tu? Okey. First kali kena tahu, dia ada dua cara, iaitu cara fizikal dan satu lagi kita ada cara kimia. Okey, kita tengok dulu yang cara fizikal dulu. Okey, cara fizikal. Kalau suhu meningkat, macam mana badan kita berusaha nak turunkan? Kita tak rasa, tapi sebenarnya badan kita sentiasa bekerja. Okey. Pertama sekali otot erector. Okey, dekat sini kita ada otot erector. Otot erector ni dia kurang dirangsang. Okey, dia tidak dirangsang supaya mengendur. Apabila dia kurang dirangsang, dia mengendur. Okey, dan bulu roma ni dekat kulit-kulit awak tu, dia akan condong. Okey, condong ke permukaan kulit. Awak tengok bulu roma. Tengok tu tangan masing-masing tu. Okey, bulu roma awak tu dia condong ke permukaan kulit. Okey, dia rapat ke permukaan kulit awak tu. Okey. Kenapa berlakunya begitu? Sebab okey, lapisan udara yang nipis. Lapisan udara yang nipis terperangkap antara bulu roma. Okey, apabila dicondong, dia rapat ke permukaan kulit awak tu, dia tak ada ruang sangat untuk udara. Jadi udara yang nipis saja terperangkap antara bulu roma. Sikit sajalah udara yang terperangkap antara bulu roma dengan permukaan kulit awak tu. Okey. Jadi dia tak ada barrier, dia tak ada penghalang untuk haba tu dibebaskan dengan cepat. Sebab udara tu nipis sahaja di permukaan kulit. Jadi tak ada halangan untuk haba dari dalam badan kita tu terbebas ke persekitaran luar. Jadi tengok ni, dekat sini dia tunjuk ni gambar bulu roma condong ni. Jadi ini bulu roma, ini permukaan kulit awak. Jadi dekat kawasan ni ada udara lah. Tapi dia bagi tahu kat situ udara yang nipis sahaja sebab bulu roma tu dah condong. Okey, faham dekat situ? Faham? Ada soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan slide lain? Okey, senang je. Okey, subtopik ni sangat senang. Okey, tak ada pun istilah yang susah-susah. Okey, semuanya senang untuk diingat. Okey, apabila bulu roma condong, tak ada udara ataupun sikit saja udara yang
ada di bahagian antara bulu roma dan kulit tu menyebabkan udara senang terbebas. Itu sahaja. Okey, itu satu cara. Badan kita nak membebaskan haba apabila suhu badan kita meningkat. Okey, fokus kita dekat sini adalah kita nak menurunkan suhu. Sebab badan kita ni suhu dah meningkat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, arteriol. Okey, arteriol pula memainkan peranan. Okey, arteriol di dalam kulit dia akan mengembang. Okey, ataupun istilah dia kat sini, okey, pemvasodilatan. Pemvasodilatan, okey, arteriol akan mengembang. Supaya apa? Supaya lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Awak tengok gambar ni. Okey, arteriol ni dia mengembang sehingga dia nak dekat lah, okay? Dia nak rapat ke permukaan kulit kita ni. Jadi dia bawa darah. Okey, yang kita dah belajar dalam sistem peredaran sebelum ni, okey, darah ni dia terdiri daripada air. Okey, dia banyak air dalam darah kita. Jadi kita kaitkan sikit dengan fizik. Okey, air ni, okey, cikgu tak pasti awak dah belajar ke belum. Air ni adalah muatan haba tentu yang sangat bagus. Awak dah belajar ke mengenai muatan haba tentu? Belajar dah. Okey, jadi air ni dia ada muatan haba tentu yang sangat bagus lah. Okey, jadi air ni dia dapat pegang. Cikgu cakap dia kalau bahasa Inggeris contain, dia dapat contain haba tu, okey? Dia dapat contain haba tu. Dia bawa haba tu, okey, air tu. Jadi apabila arteriol mengembang, dia rapat dengan permukaan kulit. Jadi haba yang ada dalam air, haba yang ada dalam darah tu dia akan terbebas ke persekitaran luar. Okey, kita nak turunkan suhu badan. Jadi haba terbebas. Lebih banyak haba dapat disingkirkan ke persekitaran luar secara radiasi. Okey, jadi itu cara fizikal yang kedua. Arteriol akan mengembang. Okey, faham? Faham? Orang lain faham? Faham cikgu. Okey, good. Okey, itu cara fizikal yang kedua. Ada lagi cara lain. Banyak cara ni badan kita ni dia nak turunkan suhu. Okey. Cara fizikal yang seterusnya adalah otot rangka. Otot rangka pula memainkan peranan. Jadi apa yang berlaku dengan otot rangka? Apabila badan kita, suhu badan meningkat, otot rangka ni dia kurang mengecut dan mengendur. Okey, jadi badan tidak menggigil. Jadi tak adalah dalam suasana yang panas awak menggigil. Okey, kalau tubuh badan kita ni normal, sihat, okey, dalam suhu yang panas badan kita tidak menggigil. Sebab otot rangka tu dia tidak mengecut dan tidak mengendur. Okey. Seterusnya, okey, cara fizikal yang seterusnya, okey, kelenjar peluh pula memainkan peranan. Okey, kelenjar peluh ni dia akan dirangsang, okey, apabila suhu badan kita meningkat, okey, kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Okey, bila badan panas awak akan berpeluh. Jadi haba akan diserap keluarlah untuk menyejakkan peluh dan menyejukkan kulit. Haba akan diserap keluar daripada badan awak untuk menyejakkan peluh yang dihasilkan oleh kelenjar peluh. Dan apabila peluh tu tersejat, awak akan rasa sejuk. Cikgu tak pasti awak pernah dengar ataupun tak, tapi ada seorang ni dia pernah beritahu cikgu. Masa tu cikgu dengan dia sama-sama panas lah. Okay, sama-sama panas, berpeluh. Lepas tu, dia letaklah tisu apa semua. Lepas tu, lepas pada cikgu pun tanya dia, panas lagi dok? Panas lagi dok, cikgu tanya dia. Dia pun kata, tak panas dah sebab saat ni peluh dah. Dia kata gitu. Betul lah, okay. Maksudnya lepas kita berpeluh tu, peluh tu akan tersejak dan akan menyejukkan kulit. Awak dah mentah panas tu. Lepas tu dia akan sejuk. Awak tak akan rasa panas dah lepas tu. Okay. Kelenjar peluh dirangsang. Ini cara fizikal yang seterusnya lah. Kelenjar peluh dirangsang. Okay. Faham sampai situ? Cikgu nak tanya. Ya. Okay, cara dia kan ada 4 kan? Maksudnya dia salah satu je ke ataupun semua sekali akan berlaku? Dia boleh buat semua sekali lah. Okay, dia boleh buat semua sekali.
Okey. Okey. Itu cara fizikal. Okey, cara fizikal untuk menurunkan suhu badan. Sekarang ni kita tengok secara kimia pula. Okey. Apabila secara kimia tengok ni, kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal ni sistem apa kelas? Dia adalah sistem apa? Endokrin. Okay, good. Okay, dia dalam sistem endokrin. Jadi kita kena kaitkan dengan pembelajaran kita yang lepas. Okay. Jangan dah habis-habis. Tak ingat biarlah. Tak ingat masuk bab barulah. Buka buku barulah. Kali ni nak belajar betul-betul ni. Nak belajar betul-betul. Okay, jangan macam tu. Sebab bio ni dia sentiasa berkait. Jangan tinggalkan yang dah belajar sebelum ni. Okay. Jadi kelenjar adrenal, sistem endokrin kita pula akan memainkan peranan kalau dari segi cara kimia. Okey, kelenjar adrenal kita kurang dirangsang. Okey, kurang dirangsang untuk merembes hormon adrenalina dalam situasi suhu badan kita panas. Okey. Apabila kelenjar adrenal ni dia kurang merembeskan hormon adrenalina, okey, kadar metabolisme kita akan berkurang. Okey. Sebab cikgu beritahu tadi, okey, metabolisme sel ni dia akan menghasilkan tenaga. Jadi antara tenaga yang dihasilkan itu adalah tenaga haba lah. Okey, jadi kita nak kurangkan kadar metabolisme sekarang ni. Okey, sebab kita tak nak tenaga haba tu bertambah-tambah pula dalam badan kita sebab sekarang ni badan kita dah memang suhu meningkat. Jadi kelenjar adrenal kurang dirangsang menyebabkan kadar metabolisme berkurang. Besar tanya cikgu. Cikgu, bukan kadar metabolisme ni hormon tiroksina ke cikgu? Betul. Kadar metabolisme juga okey peranan dia adalah oleh hormon tiroksina. Tapi tambahan di sini, okey, kelenjar adrenal juga boleh meningkatkan dan mengurangkan kadar metabolisme. Okey, jangan pelik lah. Okey, betul dah buku teks awak tu tak salah. Okey. Itu dari segi cara kimia. Okey, ada satu lagi. Kelenjar tiroid pula. Yang ni kelenjar adrenal. Okey, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni terletak di mana? Siapa ingat? Tekuk. Okey, betul lah di bahagian leher kamu tu. Okey. Kelenjar tiroid juga tidak akan dirangsang. Okey, tidak akan dirangsang kalau suhu badan kita meningkat. Okey, jadi apabila dia tidak dirangsang, okey, jadi kuranglah hormon tiroksina itu. Okey, hormon tiroksina itu kurang dihasilkan. Jadi, fungsi hormon tiroksina, okey, salah satunya untuk meningkatkan kadar metabolisme. Jadi, apabila hormon tiroksina tu kurang, okey, kadar metabolisme juga kurang. Okey, apabila kadar metabolisme kurang, tiada haba yang berlebihan yang akan dijana. Okey. Fungsinya lebih kurang yang ni. Okey, kadar metabolisme kurang. Okey, jadi haba pun tidak dijana. Okey, cuma bezanya sini adalah kelenjar tiroid, dekat sini adalah kelenjar adrenal. Okey. Faham? Okay, jadi untuk menurunkan suhu badan ni kita ada dua cara melalui cara kimia dan ada 4 cara secara fizikal. Okey, harapnya jelaslah. Okey, itu kalau suhu badan meningkat kita nak turunkan. Okey. Cikgu. Ya. Ada isu tanya. Hmm. Tanya ke, kalau kita macam merentas desa kita lari ke. Lepas ke, buat apa kita macam kita tak boleh minum air dengan basuh muka Buat apa tak boleh minum air dengan basuh muka? Mana tahu disuruh tanya. Deklah dia tu tahu mana tak boleh minum air dengan basuh muka. Tahu. Amani. Oh, Amani. Oh, cikgu tahu dah nama dia sama tanya awak tu Amani. Sebab apa? Okey, tahulah kalau macam basuh muka tu cikgu, kalau cikgu lah petua orang lama-lama tak suruh naik panah. Cikgu lah royak. Dia royak gini. Kalau kita lepas mentah desa, kita jangan minum air basuh muka. Dia kata macam kita simbah air dekat api. Tak tahu kot. Macam simbah air dekat api. Cikgu tak tahu tu. Awak kena tanya cikgu tu. Cikgu pun tak tahu. Apa dia kata simbah air dekat api? Dia kata macam tubuh kita panas. Pakat kita minum air. Gitulah kali. Oh, dia tak sewi kejut gitulah.
Mungkin juga dia tak rasa kejut kot perubahan suhu yang mendadak. Okay. Mungkin sebab itulah dia tak rasa perubahan suhu yang mendadak tu Azrina. Okay, Amani. Sebab kalau awak duduk dalam bilik aircon, okay. Bila awak duduk dalam bilik aircon sejuk, pasal awak pun tubik luar sangat panas. Okay, suhu badan awak tu dia tak boleh nak adjust. Dia akan sangat mendadak, perubahan yang sangat mendadak lah. Okay, dia tak boleh nak sesuaikan diri. Boleh demam lah gitu. Itu je sebab dia. Okay. Maksudnya kita jangan terus minum air lah. Maksudnya kita kena berehat gitu. Berehat dulu lah gitu. Berehat dulu lah gitu. Tapi cikgu rasa dia tak adalah macam teruk sangat kesan dia. Tak memberi kesan yang mendadak sangat pun kalau bagi cikgu lah. Okay, tapi bolehlah rehat sekejap. Okay Azrina. Sebab suhu kalau minum air. Kalau kau minum air batu, kau minum air mineral. Kalau minum air batu tu memang mendadak lah perubahan suhu. Okay, kalau minum air mineral tu tak kisah sangat minum air mineral. Lepas menetap desa minum air mineral. Okay Amani. Amani ada ke tak ni Amani? Amani dengan Azrina. Okay, minum air Okay, mineral. go. Minum air mineral, jangan minum air batu. Okay, panas-panas minum air batu perubahan suhu yang mendadak lah, boleh demam. Okay. Itu kalau suhu badan kita meningkat, kita nak turunkan. Okay, macam mana pula kalau suhu badan kita menurun? Okay, jadi kita nak apa? Kalau suhu badan kita menurun, kita nak apa? Kita nak turunkan lagi ke? Suhu badan turun, kita nak apa? Badan Nak naik. okay, betul Kita nak Amani. tingkatkan. Ya, betul. Kita nak tingkatkan pula. Okay, jangan turunkan lagi. Okay? Okay, awak kena bezakan Tengok. Awak beliklah buku awak tu muka surat sebelah. Awak nak bezakan dengan apabila suhu meningkat tadi. Okay, yang ni apabila suhu menurun. Okay, otot erector. Otot erector ni dia akan dirangsang. Tadi dia tidak dirangsang. Okay. Yang ni apabila badan kita suhu menurun, otot erector akan dirangsang supaya dia mengecut. Okay, apabila dia mengecut, bulu roma kita akan berdiri tegak. Okay, berdiri tegak. Okay, apabila sejuk-sejuk ni, awak masuk bilik air, awak nak mandi. Okay, awak akan perasan lah kalau awak perasan. Cikgu perasan kita tadi cikgu mandi. Okay, jadi tangan kita ni, bulu roma kita akan menegak. Okay, apabila kita sejuk, badan kita sejuk. Okay, apabila dia menegak, tengok ni ada banyak ruang antara bulu roma dengan permukaan kulit. Tadi, bulu roma condong. Sekarang ni bulu roma menegak. Jadi banyaklah udara yang boleh terkumpul antara bulu roma dengan permukaan kulit ni. Jadi lapisan udara tebal yang terperangkap antara bulu roma akan bertindak sebagai penebat. Okey, dia ada halangan lah, okey, yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Okey, jadi ada lapisan udara yang tebal menyebabkan haba dari badan kita tu tak akan terbebas keluar. Okey, dah lah sekarang ni suhu dah rendah. Kalaulah haba tu lagi keluar, makin rendah pula suhu badan kita. Tak boleh lah. Okey, jadi bulu roma kita akan menegak supaya dapat mengurangkan kehilangan haba tu. Okey. Itu cara fizikal yang pertama. Okey. Konsep dia hampir sama je dengan yang kita belajar tadi. Cuma ni terbalik. Dia terbalik. Okey. Seterusnya arteriol. Arteriol. Okay, awak bandingkan lah dengan buku teks awak tu. Muka sebelah tadi tu. Okey. Tadi arteriol mengembang. Okey. Sekarang dalam suhu badan yang menurun. Arteriol kita tu dia dirangsang supaya mencerut. Dia mencerut. Tadi dia mengembang, apa nama dia kelas? Apa istilah bagi arteriol yang mengembang? Apa ni? Anis Kamali, apa ni? Yang cikgu tulis ni.
Dengar tak cikgu tanya? Kelas dengar tak suara cikgu? Dengar, dengar, dengar. Dengar. Okey. Tadi arteriol mengembang, kita panggil dia sebagai apa? Pemvasodilatan. Oh, susah kau nak baca. Dok, cikgu main Camellia. Saya Anis Camellia. Saya Azrina Muzira. Oh, duk cikgu tanya orang lain lah. Susah kau nak baca. Senang ke Azrina? Okey, jadi kalau tadi arteriol mengembang kita panggil sebagai pemvasodilatan. Okey? Sekarang ni dalam situasi suhu badan kita menurun, arteriol dirangsang supaya mencerut. Okey, istilah dia kat sini pula pemvasocerutan. Okey? Pemvasocerutan. Awak jangan tertukar. Okey? Senanglah mencerut pemvasocerutan. Okey, begitu. Okey, tengok ni apa beza pemvasodilatan dengan pemvasocerutan. Awak tengok ni saiz. Okey, saiz lumen, okey, saiz kat tengah ni. Kalau pemvasocerutan ni dia kecil, okey, dia mencerut. Okey, kalau pemvasodilatan, arteriol tu mengembang jadi lumen dia kat tengah ni dia besar. Okey, beza dia dekat situ. Lumen pemvasodilatan besar sebab arteriol mengembang. Tapi lumen dekat arteriol yang mengalami pemvasocerutan ni dia kecil. Okey. Jadi sekarang ni arteriol tu akan mencerut. Okey, akibatnya apabila mencerut, okey, lumen dia kecil. Jadi tengok ni. Okey, dia jauh dengan permukaan kulit. Okey, arteriol tu mencerut, dia jauh dengan permukaan kulit. Jadi kuranglah haba tersebar. Okey, darah tu dia tak dekat dengan permukaan kulit ni menyebabkan haba yang dikonten yang ada dalam darah, yang ada dalam air tu tidak dapat disebarkan permukaan kulit. Okey, kuranglah haba hilang ke persekitaran luar. Okey, itu adalah arteriol. Okey, faham kelas? Faham? Okey, kalau ada soalan boleh tanya cikgu teruskan masa kita singkat ni. Okey. Seterusnya otot rangka. Okey, kalau tadi otot rangka kita dia bagi tahu apa tadi? Kalau suhu badan kita meningkat, otot rangka kita dia kurang mengecut dan mengendur. Tapi kalau suhu badan kita menurun, otot rangka kita akan mengecut dan mengendur. Supaya badan kita menggigil. Sebab itulah tadi Fatul Mu'in kata kalau sejuk dia akan ketar. Okey, orang Kelantan kata sejuk ketar. Cerita Beramli cikgu tunjuk tadi, bujang lapuk 3 orang tu. Lepas dia celup tangan dia tu dia ketar. Jadi otot rangka kita akan mengecut dan mengendur lah. Okey, mengakibatkan menggigil tu, ketar tu. Okey, apabila kita menggigil tu, okey, otot rangka kita kecut dan kendur tu, okey, dia akan menjana haba. Dia akan menjana haba. Dan seterusnya apabila haba tu terjana, kita boleh meningkatkan suhu badan lah. Okey. Sebab pengecutan otot rangka tu memerlukan tenaga. Okey, tenaga haba akan terhasil. Okay, badan kita menggigil tu sebabnya kita cuba untuk tingkatkan suhu badan. Okey. Seterusnya, apa pula berlaku dengan kelenjar peluh? Okey, kelenjar peluh tidak dirangsang dan perpeluhan tidak berlaku. Okey, kalau orang yang normal, orang yang sihat dalam keadaan sejuk kita tak berpeluh lah. Okey, kelenjar peluh kita tidak dirangsang. Okey, kalau berpeluh juga macam mana tu? Okey, adalah situasi macam kita ada orang kata ada peluh sejuk. Okey, bila kita nervous ataupun kita sakit perut ada istilah peluh sejuk. Tapi kalau orang yang sihat sepatutnya dalam keadaan sejuk tu kita tidak berpeluh. Okey, itu secara fizikal. Okey, kita tengok apa pula yang berlaku kalau secara kimia. Okey. Tengok ni sama kelenjar adrenal juga. Tadi pun kelenjar adrenal tapi sekarang okey kelenjar adrenal kita akan dirangsang. Okey untuk merembeskan lebih banyaklah hormon adrenalina. Okey. Hormon adrenalina ni dia boleh mempercepatkan penukaran glikogen kepada
glukosa. Pasal awak kata, cikgu bukan glukagon ke yang menukarkan glikogen kepada glukosa? Ya, betul. Tapi hormon adrenalina juga boleh memainkan peranan untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Tapi yang majornya adalah glukagon lah. Okey, tapi adrenalina juga dapat menukarkan glikogen kepada glukosa. Okey, kadar metabolisme juga akan meningkat. Okey, sebab sekarang ni kita perlukan haba untuk meningkatkan suhu badan. Okey, kadar metabolisme meningkat, jadi sel-sel kita tu akan menghasilkan tenaga haba. Okey, pengoksidaan glukosa, sebab tadi kita dah ada glukosa ni, okey, menghasilkan tenaga haba untuk memanaskan badan. Okey. Ini adalah kelenjar adrenal. Okey. Kelenjar yang seterusnya adalah kelenjar tiroid. Okey. Kelenjar tiroid dirangsang. Kalau tadi badan kita dah panas, okey, kelenjar tiroid dia tidak dirangsang. Dalam situasi suhu badan yang menurun ni, kelenjar tiroid akan dirangsang untuk merembeskan lebih hormon tiroksina. Okey. Hormon tiroksina ni kita dah belajar, cikgu dah ulang banyak kali. Okey, fungsi dia meningkatkan kadar metabolisme badan. Okey, jadi apabila lebih hormon tiroksina dihasilkan, jadi kadar metabolisme kita akan meningkat. Okey, kadar metabolisme meningkat menyebabkan lebih banyak haba lah akan terhasil. Lebih haba dijana untuk badan. Okey, jadi selepas beberapa cara ni badan kita lakukan, jadi suhu badan kita akan meningkat balik ke paras yang normal. Kita tak sedar. Banyak sebenarnya proses yang berlaku. Tapi kita sedar-sedar kita cek suhu kita dah 36, 37. Berlaku dengan sangat pantas lah. Kita belajar lama. Okay? Lama, setengah jam ni belajar pasal benda ni. Tapi sebenarnya prosesnya adalah sangat cepat. Okay. Ada soalan? Faham ke sampai situ kelas? Cikgu nak tanya. Ya. Okay, kan ada macam masa tu macam suhu dia okey lah, normal lah kan. Lepas tu kan dia macam duit lah. Tengok bulu roma aku naik gerang. Maksudnya apa boleh jadi gitu kan? Okey, salah satu lagi sebab kenapa bulu roma kita tu boleh berdiri tegak, okey, bukan suhu semata-mata tapi hormon adrenalina. Okey, kalau hormon adrenal kita dirembeskan, bulu roma kita pun boleh tegak. Okey, contohnya dalam situasi takut ke, okey, cemas duduk dalam hutan ke, kita takut, adrenalina dirembeskan, okey, bulu roma kita pun boleh berdiri tegak juga, okey. Bukan suhu semata-mata lah. Tapi yang tu tak ada dalam silibus. Pasal kata cikgu kan dalam cerita hantu bulu roma meningkat. Tu cikgu tak boleh nak jawab lah tu, paranormal. Okay, bukan bidang sains. Okay, Azrina? Okay, lepas tu ada lagi soalan cikgu? Ya. Ada ya. Ada ya. Okay, masuk jambe ke, semua naik, kamu belum naik ke. Buat apa gitu? Kalau cikgu jadi gitu sebab situasi toilet tu sejuk. Okay, kalau musim-musim macam ni masuk toilet tu lagi sejuk. Okay, sebab tu lah bulu roma kita tu akan berdiri tegak. Kau buat apa? Hatu juga kau, Azrina? Okay, baik. Okay. Sebab situasi persekitaran tu, okay, sejuk. Okay, ada soalan lagi? Kita dah habis masa. Ada soalan lagi? Okay, faham ke apa yang kita belajar hari ni, kelas? Faham? Okay, Azrina faham. Okay. Fatul Mu'in faham. Anis Kamilia faham? Natasha faham. Afika, Amani, Husna, Izzati, Karunisa, Syamimi, Nurin Izzati, Nurin Safiyah, Ain Nabila, Alia Amali, Ibrahim Haziq. Faham ke? Okey, faham, bagus. Okey? Okey. Okey, sekarang dah waktu rehat kamu kan? Okey, bolehlah pergi rehat. Okey,
cikgu nak habis praktikal dah hujung bulan ni. Lepas tu sebelum cikgu habis, cikgu nak suruh kamu, nak minta tolong kamu untuk jawab satu survey lah untuk syarat untuk cikgu bergraduasi. Cikgu kena buat final year project. Jadi cikgu perlukan data daripada kamu. Hari Selasa ni kalau cikgu bagi survey tu, boleh tak awak tolong jawab? Pasal ke apa? Pasal nantilah pasal cara pembelajaran je. Soalan ABC je. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu minta tolong? Okey. Kelas kita sampai sini saja. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey? Assalamualaikum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.